Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Haris bin Cik Seman. Pada video kali ini saya akan mengulas mengenai peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dua tokoh yang terlibat pada video kali ini ialah Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar dan Abdullah Mushi. Tokoh yang pertama ialah Asmah Haji Omar. Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar dilahirkan di Jitra, Kedah pada 5 Mac 1940. Beliau merupakan pakar Nahu Bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Beliau merupakan Profesor Kerusi Tamadun Melayu Zakbar dan merupakan pengarah Institusi Tamadun Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. Sebelum ini, beliau merupakan ahli akademik Universiti Malaya tahun 1963 sehingga persaraannya sebagai timbalan Naib Kansler Universiti Malaya. Beliau juga pernah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik serta merupakan anggota Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Melayu. Seterusnya kita pergi kepada peranan Asmah Haji Omar. Beliau telah menulis buku-buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai pada masa kini. Beliau telah mengeluarkan 60 buah buku. Antara buku yang dikeluarkan ialah Nahu Melayu Mutakhir, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu, Malaya dan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Beliau juga turut menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Seterusnya kita pergi kepada pemikiran Asmah Haji Omar. Menurut Asmah Haji Omar, 2008, susur galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap adalah melalui Ensiklopedia Bahasa Melayu. Ensiklopedia merupakan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah kepada etimologi bahasa Melayu, merupakan bahasa rumpun Austronesia yang terbahagi kepada 4 keluarga iaitu Indonesia, Melanesia, Micronesia dan Polynesia. Bahasa-bahasa dalam keluarga Indonesia dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Barat dan keluarga tiga yang lain iaitu dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Timur atau juga dikenali sebagai bahasa Okeania kerana terdapat di kawasan lautan. Asmah Haji Omar turut menyatakan teori pergerakan bahasa Austronesia dengan mengambil beberapa teori sarjana dunia iaitu teori Kern berdasarkan bukti linguistik dan bukti budaya. Seterusnya ialah biodata mengenai Abdullah Munshi atau nama sebenar beliau ialah Abdullah bin Abdul Qadir. Beliau dilahirkan pada tahun 1796 di Kampung Pali, Melaka. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1854 di Jeddah, Empayar Uthmaniyah. Abdullah Munshi merupakan berketurunan Arab dan India dan bekerja sebagai penulis, penterjemah dan sebagai guru. Beliau mendapat gelaran Bapa Sastera Melayu Moden dan mendapat gelaran Munshi iaitu guru sewaktu berumur 11 tahun ketika mengajar pendidikan Islam kepada askar-askar Melayu di Melaka. Seterusnya kita pergi kepada peranan Abdullah Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, beliau dilantik sebagai jurutulis dan penterjemahan. Abdullah Munshi telah dilantik menjadi sebagai jurutulis dan penterjemah ketika Stamford Raffles membuat lawatan ke Melaka kali ketiga. Beliau bekerja di kediaman Raffles, Bandar Hilir, Melaka. Tugasan yang dilakukan ialah menyalin hikayat, menulis surat kiriman, menulis tentang bahasa Melayu, syair dan sebagainya. Sifat personaliti Abdullah Munshi membuatkan Raffles begitu menghormati beliau, menunjukkan bahawa Abdullah Munshi seorang penulis yang disegani kerana dipercayai oleh orang Inggeris. Yang kedua,
pengajar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris kepada orang Inggeris. Abdullah Munshi menjadi seorang guru kepada orang Inggeris. Usianya 27 tahun, beliau telah mengajar bahasa Melayu kepada Paderi Milne dan bahasa Inggeris kerana percaya kebolehan Abdullah Munshi. Bukan itu sahaja, Paderi Thompson juga meminta Abdullah Munshi untuk mengajarnya bahasa Melayu, biarpun sebelum ini sudah pernah dipelajarinya di Jawa. Keadaan ini melihatkan bahawa orang Inggeris begitu berminat untuk mempelajari bahasa Melayu dan menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa Melayu di seluruh dunia. Kehebatan anak Melayu juga terselah apabila kemampuannya bekerjasama dengan orang Inggeris. Yang ketiga, percetakan lebih giat dilaksanakan. Pada tahun 1815, peralatan percetakan telah digunakan di kediaman Paderi Milne. Kegiatannya percetakan berlaku seperti pengecap buku dan surat dan pembentuk huruf-huruf Jawi di bawah masuk. Abdullah Munshi telah menggunakan peralatan percetakan ini untuk membuat huruf-huruf, mengaturnya dan mencetak buku serta surat. Dengan bantuan Abdullah Munshi, Anglo-Chinese College telah mengeluarkan buku matematik untuk anak-anak Melayu, buku-buku perbualan dalam bahasa Melayu untuk tujuan komunikasi dan majalah turut diterbitkan. Majalah Bustan Arifin telah diterbitkan dalam dua bahasa. Yang keempat, bahasa Melayu semakin terkenal melalui Abdullah Munshi. Apabila Singapura dibuka, Abdullah Munshi telah berpindah di sana dan menjadi jurutulis dan jurubahasa Raffles. Beliau menjalankan tugasnya sebagai jurucetak, jurubahasa dan mengajar bahasa Melayu kepada pedagang-pedagang yang berada di Singapura. Beliau juga bertanggungjawab menulis undang-undang Singapura atas arahan Raffles. Abdullah Munshi juga diberi tugas untuk mengumpul bahan sastera Melayu lama seperti kitab, hikayat dan syair untuk Raffles bawa pulang bahan itu ke England. Abdullah Munshi telah membuka mata orang Inggeris bahawa bahasa Melayu ialah bahasa terpenting untuk dipelajari. Pemikiran Abdullah Munshi. Abdullah Munshi telah menghasilkan karya pertamanya pada tahun 1830 yang bertajuk Syair Singapura Terbakar. Beliau bukan sekadar memperlihatkan perkembangan bahasa Melayu melalui karya kesusasteraan, malahan beliau menyedari betapa pentingnya buku Nahu bahasa tersebut. Baginya, Nahu sesebuah bahasa bukanlah dapat menyelesaikan 100% masalah bahasa. Hal ini lebih nyata apabila Nahu sesuatu bahasa dikaji oleh orang asing yang bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu. Dari tujuan kajian tersebut dibuat bukanlah berdasarkan kajian ilmiah melainkan kerana kepentingan tertentu. Beliau melihat Nahu bahasa Melayu yang ditulis oleh orang asing hanyalah pengubahsuaian Nahu bahasa mereka sendiri yang cuba dipaksakan ke dalam bahasa Melayu. Seterusnya, kita pergi kepada persamaan peranan Abdullah Munshi dan Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, penghasilan karya bertulis tentang bahasa Melayu. Kedua-duanya menghasilkan karya penting yang berfokus kepada bahasa Melayu. Abdullah Munshi menghasilkan hikayat, syair dan surat, manakala Asmah Haji Omar menulis buku dalam bidang tata bahasa, morfologi dan sejarah bahasa Melayu. Yang kedua, memperkenalkan dan memajukan bahasa Melayu kepada orang luar. Abdullah Munshi mengajar bahasa Melayu kepada orang Inggeris dan memperkenalkan bahasa ini kepada pedagang di Singapura. Sementara karya Asmah yang meluas dan mendalam membantu memperkenalkan struktur bahasa Melayu kepada masyarakat akademik dalam dan luar negara. Manakala dari segi perbezaan pula, ialah fokus bidang dan bentuk sumbangan. Abdullah Munshi lebih terlibat dalam sumbangan praktikal seperti menjadi jurutulis, penterjemah dan guru bahasa Melayu untuk orang Inggeris serta terlibat dalam aktiviti percetakan. Asmah Haji Omar pula sebaliknya, memberi sumbangan akademik melalui penulisan dan penyelidikan dalam linguistik dan tata bahasa bahasa Melayu. Yang seterusnya ialah teknologi percetakan. Abdullah Munshi memainkan peranan penting dalam penggunaan teknologi pencetakan awal di Tanah Melayu, di mana beliau mencetak buku dan bahan komunikasi dalam bahasa Melayu di kediaman Paderi Milne. Asmah Haji Omar tidak terlibat dalam aktiviti percetakan, tetapi karya tulisannya yang dicetak telah menjadi rujukan ilmiah.
Seterusnya kita pergi kepada persamaan pemikiran Asmah Haji Omar dan Abdullah Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, pentingnya kajian bahasa Melayu. Kedua-duanya menekankan kepentingan kajian bahasa Melayu yang mendalam di mana Asmah melalui pendekatan ensiklopedia dan Abdullah melalui penghasilan karya kesusasteraan dan nahu bahasa. Yang kedua, kepedulian terhadap autentisiti bahasa Melayu. Kedua tokoh ini prihatin terhadap kepentingan memastikan keaslian bahasa Melayu. Asmah melalui kajian teori asal-usul bahasa dan rumpun bahasa Austronesia. Sementara Abdullah Munshi mengkritik cara orang asing membina nahu bahasa Melayu berdasarkan struktur bahasa mereka sendiri. Dari sudut perbezaan pemikiran dua tokoh tersebut pula ialah pendekatan kajian. Asmah Haji Omar menggunakan pendekatan ilmiah yang meluas, merangkumi sejarah bahasa, variasi, fonetik, fonologi dan sebagainya dalam ensiklopedia, manakala Abdullah Munshi lebih menumpukan kepada karya sastera dan buku nahu. Yang seterusnya, pandangan terhadap nahu bahasa Melayu oleh orang Inggeris. Abdullah Munshi secara kritikal mengkritik nahu bahasa Melayu yang dihasilkan oleh orang asing sebagai kurang sesuai dengan konteks bahasa Melayu. Sebaliknya, Asmah Haji Omar lebih fokus kepada perkembangan linguistik bahasa Melayu dari segi teori dan sejarah tanpa menyentuh tentang pengaruh bahasa asing dalam penulisan nahu. Kesimpulannya, sebagai masyarakat yang cinta akan bahasa ibunda, kita sewajarnya menjadikan tokoh-tokoh seperti Abdullah Munshi dan Asmah Haji Omar sebagai batu loncatan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Usahlah kita lupa akan keunikan dan juga keistimewaan bahasa Melayu di negara kita. Tuntasnya, mengharapkan agar masyarakat sentiasa berganding bahu dalam mempertahankan bahasa Melayu dengan cara mengurangkan bahasa rojak dan bahasa singkatan yang boleh menyebabkan kepada kerosakan bahasa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.